Ada apa soalan? Ini ada satu soalan melalui SMS. Ustaz, apa pandangan Ustaz kepada persoalan da'i-da'i muda yang memahami hadis taat pemimpin dengan mengatakan pemerintah di Malaysia adalah YDP Agung, yang di-Pertuan Agong, bukannya Perdana Menteri, dan mereka berkata ketaatan harus disandarkan kepada yang di-Pertuan Agong. Tuan-tuan dan puan sekalian, di sini ada dua isu lah. Isu pertama tentang undang-undang perlembagaan. Isu kedua tentang ketaatan pada pemerintah. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam perlembagaan dalam ilmu undang-undang ni lah, sehari dua ni kita belajar sikit lah undang-undang ni. Sebab kita pun menjadi mangsa undang-undang. Tidak ada satu pun kuasa mutlak, individu tertentu yang memegang kuasa mutlak. Tak ada. Bekas ketua hakim negara sekarang ni, Sultan Perak, telah menyebut hal ini, tuan-tuan dan puan sekalian, bahawasanya yang paling tinggi sekali dalam Malaysia ni bukan agung, bukan Perdana Menteri, bukan ketua hakim mahkamah, bukan siapa-siapa, sebaliknya perlembagaan yang paling tinggi, Constitution. Perlembagaan yang paling tinggi sekali, yang mana perlembagaan ini terhasil daripada institusi raja, kemudian kerajaan dan juga mahkamah. Terhasillah perlembagaan. Tu yang kita nak cerita. Ni kena bagi faham undang-undang sama. Tu satu. Jadi tak ada siapa-siapa ada kuasa mutlak. Mutlak, nama kata mutlak, dia yang menetapkan. Sebab tu saya berasa nak tergelak bila ada seorang, dia kata ada orang mai daripada luar. Dia mai daripada negara luar lah. Dia kata dia mai tu dalam overstay satu. Buat lagu mana tu saya tak tahu lah, wallahu alam. Keduanya, dia kata dalam ceramah, dia kata kalau raja suruh saya keluar daripada Malaysia, daripada negeri ni, baru saya akan keluar. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini orang yang tak faham undang-undang. Saya rasa penasihat mereka ni bahlul. Apa bagi tahu macam ni? Kena tangkap tak saja kawan tu. Memang kita taat, tuan-tuan dan puan sekalian. Kita lah ni, kita di Malaysia, kita sistem kita taat pada ketua. Ketua yang dilantik secara zahir. Ketua ni Nabi bukan habaq pun dalam hadis, hendaklah dia khalifah. Tak. Ketua dalam kelompok yang kecil, kita bermusafir 3 orang, lantik seorang ketua, kena taat. Bukti dia apa? Hadis Nabi dalam Sahih Muslim. Nabi SAW menghantar satu ekspedisi perang, dan Nabi pesan kepada sahabat-sahabat, hampa yang nak ikut ni, hampa kena taat kepada dia ni sebagai ketua, si fulan. Maka dalam perjalanan tuan-tuan dan puan sekalian, mereka melakukan perkara-perkara yang menyebabkan si ketua ni marah. Maka ketua ni pun kata kepada mereka, hampa pergi cari kayu api. Mereka pun pergi cari kayu api, kumpul, nyalakan api. Mereka pun nyalakan api, terjun dalam api. Tuan-tuan, nak cerita bagi bagaimana sahabat Nabi, ini penting ikut sahabat Nabi ni, macam mana dia faham hadis Nabi ni. Nabi pesan suruh taat kan. Separuh sebahagian daripada mereka nak terjun. Sebab faham hadis Nabi nak kena taat, ikut perintah Nabi. Nabi kata ikut kepada ketua kata suruh terjun, kita kena terjun. Sebahagian yang lain kata apa? Bukan larang, tak larang. Abang ada tunggu sat, jom kita balik tanya Nabi dulu. Kalau Nabi kata suruh terjun, kita main terjun. Ini kefahaman sahabat Nabi. Awak kita nak dahulukan kefahaman kita lebih daripada sahabat Nabi. Asal taat. Mereka pun balik mai jumpa Nabi. Ya Rasulullah, sekian tanya, diceritakan kepada Nabi. Nabi kata kalau hampa terjun, hampa tak akan keluar daripadanya selama-lamanya. Yang ini bunuh diri lah. Kemudian kata Nabi, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam hal-hal yang ma'ruf.
Nabi tak menafikan ketaatan, Nabi tetap wajibkan ketaatan, tapi ketaatan itu pada hal-hal yang ma'ruf, yang baik saja. Jadi kalau kita duduk dalam negeri perlis, ketua kita, menteri besar kita, dah raja kita, kita dalam jabatan, duduk di negeri Kelantan, ketua dia, menteri besar dia, dan raja dia. Tapi kalau bila bercakap pasal Malaysia, ketua dia adalah agung dan juga perdana menteri. Bila kita duduk dalam pejabat kita, ketua kita adalah bos kita, majikan kita. Ini semua adalah ketua-ketua yang wajib kita taati mereka dalam hal-hal yang ma'ruf. Adapun soal dia ajak kita buat benda-benda maksiat dan sebagainya, itu awal-awal lagi kita kena ingkari perbuatan tersebut dan tidak turut serta dalam hal-hal tersebut. Wallahu a'lam. Jadi minta tolong faham perkara tersebut.